Saudara, sempena Hari Jururawat Singapura, kami beri tumpuan kepada para jururawat masyarakat. Mereka adalah golongan yang berkunjung ke kawasan-kawasan kejiranan untuk merawat pesakit, terutama golongan warga emas. Dan sejak 2018, jumlah jururawat masyarakat naik lebih seganda di pelbagai kelompok jagaan kesihatan yang terdapat di Singapura. Kini terdapat juga rancangan untuk menggajikan lebih ramai jururawat sedemikian memandangkan kadar penduduk Singapura yang semakin menua. Leong Sok Yi bekerja di sektor jagaan kesihatan selama lebih 20 tahun. Beliau kini menjaga warga emas di pusat penuaan aktif seperti ini, yang antara lain menyediakan pemeriksaan kesihatan percuma. 6 tahun lalu, Cik Leong membuat peralihan kerjaya daripada sektor jagaan sakit akut di hospital. In the acute, it's been a very structured environment. The doctors are there, people are there, so you can rely on somebody. But in the community, actually, I rely on myself and my community partners to get a care plan. To get things moving for the senior, actually. Cik Leong merupakan seorang anggota Pasukan Kesihatan Masyarakat Hospital Tan Tock Seng. Pasukan ini berkhidmat kepada sekitar 1 juta penduduk di kawasan tengah Singapura, di mana lebih 20% daripada mereka berusia 65 tahun ke atas. Ia juga mempunyai lebih 60 pos kesihatan masyarakat di pelbagai pusat penuaan aktif di kawasan tersebut bagi membantu para warga emas. Bagaimanapun, pihak hospital menyatakan bahawa mendapatkan lebih ramai tenaga kerja untuk menyediakan jagaan masyarakat sebegini kekal mencabar. You need to be having certain clinical skill set and be very independent in decision making. And probably that's one of the reason I think may not take the first step itself. So which is why generally our current nurses who joins us in the community nurses do have a certain number of years of experience because that needs to be built up. Namun, Cik Eng mengatakan, terdapat minat yang semakin meningkat dalam kalangan mereka yang mahu membuat peralihan kepada jagaan masyarakat. Bagi NUHS, kelompok jagaan kesihatan yang berkhidmat kepada penduduk di kawasan barat, ia kini mempunyai rancangan untuk meningkatkan tenaga kerja di pos-pos kesihatan. Misalnya, ia merancang untuk mempunyai 1 pos kesihatan di setiap 27 kawasan undi menjelang tahun depan. Setakat ini, ia mempunyai 40 pos kesihatan di 22 kawasan undi. Lelaki yang dipercayai menyebarkan ajaran sesat dan mengendalikan sebuah sekolah agama yang tidak berdaftar dengan Majlis Ugama Islam Singapura atau MUIS didakwa di Mahkamah Negara hari ini. Muhammad Razif Radi, 65 tahun, menghadapi 2 tuduhan di bawah Akta Pentadbiran Hukum Islam atau AMLA. Dalam sidang mahkamah siang tadi, Razif yang diwakili peguamnya tidak mengaku bersalah dan akan menghantar perwakilan ke Pejabat Peguam Negara atau EGC. Hakim Daerah Lorraine Ho memutuskan sidang prabicara kes tersebut diadakan pada 1 September 2023. Razif dipercayai menyebarkan ajaran sesat di Singapura antara 2004 hingga 2020. Antara ajarannya itu termasuk membolehkan perjudian, mengaku dirinya sebagai Nabi selain menganggap nikah batin antara lelaki dengan wanita sebagai sah. Razif juga didakwa atas tuduhan mengendalikan sebuah madrasah di sebuah kafe di Jalan Pisang tanpa berdaftar dengan MUIS antara 2017 hingga 2020. Setiap tuduhan membawa hukuman penjara sehingga 12 bulan atau denda tidak lebih $2,000 atau kedua-duanya jika disabit kesalahan. Ini merupakan kes pertama berkaitan ajaran sesat yang dibawa ke pihak berkuasa oleh MUIS. Dalam responsnya kepada berita Mediacorp tentang kes itu, MUIS menyatakan pihaknya memandang serius dan tidak akan mengambil enteng terhadap sebarang laporan ataupun aduan mengenai individu-individu yang dipercayai menyebarkan ajaran sesat ataupun songsang. MUIS juga menegaskan badan itu kekal komited menyediakan bimbingan agama yang betul kepada umat Islam di sini. MUIS turut mendedahkan bahawa ia akan mengambil langkah yang sesuai bagi mengekang dan membanteras penyebaran ajaran sesat daripada berakar di negara ini. Umat Islam tempatan juga digesa supaya mendapatkan bimbingan dan panduan agama daripada asatizah yang berdaftar di bawah skim pengiktirafan asatizah atau ERS. Dalam responsnya pula, Presiden Pergas Tarmizi Abdul Wahid menggesa masyarakat supaya lebih peka dan berhati-hati dalam membuat pilihan khususnya semasa mempelajari agama Islam.
Sebagai Sekretariat Skim Pengiktirafan Asatiza ARS, Bergas juga katanya menyokong usaha dan kecekapan badan-badan dan agensi yang telah menjalankan tanggungjawab yang baik dalam membantras ajaran sesat daripada berleluasa di Singapura. Perdana Menteri Lee Hsien Loong akan menyampaikan kenyataan menteri mengenai siasatan CPIB terhadap Menteri Pengangkutan S. Iswaran di Parlimen esok. Encik Iswaran yang kini mengambil cuti ketidakhadiran ditahan bulan lalu dalam siasatan kes yang dibongkar oleh Badan Anti Rasuah itu. Para AP memfailkan hampir 20 soalan parlimen berhubung isu itu. PM Lee juga akan menyentuh tentang peletakan jawatan mantan Speaker Tan Chuan Jin dan AP Cheng Li Hui yang menjalin hubungan tidak wajar. Soalan-soalan lain yang difailkan para AP termasuk kerugian $30.8 bilion yang dicatatkan Bank Pusat Singapura serta faedah yang diraih daripada dasar dolar Singapura yang kukuh. Sesi parlimen esok juga akan bermula dengan pemilihan seorang speaker baru. PM Lee mencalonkan AP Seah Kian Peng bagi jawatan tersebut. AP JRC Marine Parade itu merupakan timbalan speaker dari 2011 hingga 2016. 9 AP dilantik atau NMP baharu juga akan mengangkat sumpah taat setiap esok. Peguam Raj Joshua Thomas akan berkhidmat bagi penggal kedua. Terdapat juga dua muka baharu Melayu Islam iaitu pakar psikiatri Dr. Said Harun Taha Al-Habsyi yang juga merupakan Presiden LBKM serta Profesor Madya Razwana Begum Abdul Rahim, Ketua Program Keselamatan Awam di Universiti Sains Kemasyarakatan Singapura atau SUSS. Parlimen juga akan membahaskan usul yang difailkan AP tanpa kawasan undi Leong Man Wai dan Hazel Phua mengenai keperluan melantik seorang speaker parlimen yang bebas dan saksama. Gerakan buruh akan berkongsi saranan-saranannya tidak lama lagi berkaitan cara untuk menangani keprihatinan utama golongan pekerja dalam menghadapi masa hadapan. Sepanjang tahun lalu, pemimpin serta kaki tangan NTUC telah mengadakan perbincangan dengan lebih 40,000 pekerja. 25% responden itu berusia 17 hingga 25 tahun. Dalam perutusannya sempena Hari Kebangsaan, Setiausaha Agung NTUC Eng Chee Meng akur golongan pekerja muda sedemikian kurang diberi perhatian. NTUC juga berhasrat untuk memberi tumpuan kepada golongan tertentu seperti penjaga serta bekas pesalah. Tambah Encik Eng, gerakan buruh telah memperjuangkan kepentingan semua segmen pekerja tahun ini. NTUC turut menyediakan barangan serta khidmat yang lebih dimampui bagi menangani inflasi. Ia juga menyokong pekerja bergaji rendah dan hak golongan pekerja khidmat penghantaran.